Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan matematik tingkatan 4 bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik 6.1 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Standard pembelajaran menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Objektif video adalah untuk menentukan dan melorekkan rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Bagaimanakah anda menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear? Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada satu garis lurus yang menaik seperti ini. Jadi titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan y sama dengan mx tambah c. Jadi apa maksudnya di sini? Sekiranya kita ada satu titik yang berada di atas garis lurus. Jadi sepanjang garis lurus ini tidak kisahlah di mana, ianya akan memuaskan y sama dengan mx tambah c. Tetapi sekiranya kita ada titik yang berada di rantau atas, jadi rantau atas yang berwarna pink, di kawasan yang berwarna pink, maka garis lurus itu akan memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada mx tambah c. Dan sekiranya titik-titik yang terletak di bawah rantau garis lurus memuaskan ketaksamaan y sama dengan mx tambah c. Bermakna kalau kita ada satu titik yang berada di kawasan kuning, jadi ianya akan memuaskan ketaksamaan y lebih kecil daripada mx tambah c. Jadi seterusnya kalau kita lihat rajah 2, kita ada satu garis lurus yang selari dengan paksi x yang persamaannya adalah y sama dengan h, di mana garis lurus itu akan memotong paksi y yang bernilai h. Jadi titik-titik yang terletak pada atas garis lurus itu akan memuaskan y sama dengan h. Jadi atas di sini bermaksud berada di atas garis lurus ini, di mana-mana di atas garis lurus. Jadi titik-titik yang terletak di rantau atas, jadi mana-mana yang berada di kawasan berwarna merah akan memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada h. Dan yang terakhir, sekiranya kita ada mana-mana titik yang berada pada kawasan berwarna kuning yang terletak di rantau bawah, di mana-mana sahaja, ianya akan memuaskan ketaksamaan y lebih kecil daripada h. Seterusnya, rajah 3, sekiranya kita ada satu garis lurus yang selari dengan paksi y, persamaan garis lurus itu adalah x sama dengan k, iaitu garis lurus itu akan memotong paksi x pada nilai k. Jadi titik-titik yang terletak pada garis lurus akan memuaskan x sama dengan k. Bermaksud kalau kita ada sebarang titik yang berada di sepanjang garis lurus akan memuaskan persamaan x sama dengan k. Tetapi sekiranya titik-titik terletak di rantau kanan bermaksud sebarang koordinat yang berada di sebelah kanan yang berwarna pink di sini, persamaan, jadi titik-titik itu akan memuaskan ketaksamaan x lebih besar daripada k. Dan yang terakhir, sekiranya kita ada mana-mana koordinat atau mana-mana titik yang berada di rantau kiri, ianya akan memuaskan ketaksamaan x lebih kecil daripada k. Apakah kaitan antara titik pada satah kartis dengan ketaksamaan y lebih besar daripada mx tambah c, y lebih kecil daripada mx tambah c, y lebih besar sama dengan mx tambah c, dan y lebih kecil sama dengan mx tambah c? Jadi kita pertimbangkan yang pertama, sekiranya kita ada simbol lebih besar atau lebih kecil, titik-titik berada di rantau atas atau rantau bawah suatu garis lurus y sama dengan mx tambah c. Jadi di sini kalau kita dapatkan gambaran di sini, bermaksud titik-titik itu akan berada sama ada di rantau atas atau di rantau bawah, di mana-mana koordinat. Tetapi tidak berada di atas garis lurus kerana tiada simbol sama dengan di sini. Dia hanya lebih besar atau lebih kecil.
Dan garis lurus perlulah dilukiskan menggunakan garis sempang. Dalam erti kata lain, garis putus-putus. Seterusnya, sekiranya kita ada simbol lebih besar, simbol ketaksamaan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan titik-titik yang ada pada garis lurus Y sama dengan MX tambah C termasuk kawasan rantau. Jadi bermaksud termasuk kawasan rantau di sini. Jadi ini gambaran lukisan rajah ini. Termasuk kawasan rantau di sini bermaksud sama ada titik-titik itu berada di atas garis atau di kawasan rantau. Seterusnya, garis lurus dilukis dengan menggunakan garis padu. Garis padu maksudnya garis straight yang tak putus-putus. Jadi kita akan lihat contoh 5 pada muka surat buku teks muka surat 162. Lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberi. Jadi kita akan bincangkan satu persatu. Jadi cikgu sediakan tips lorek rantau graf linear di sini bagi ketaksamaan linear. Sekiranya kita ada simbol lebih besar atau lebih besar sama dengan, kita akan lorek rantau atas graf. Lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, kita akan lorek rantau bawah graf. Jadi dalam kes ini, Y lebih besar daripada 2/3X tambah 2. Jadi disebabkan simbol ini, kalau kita perhatikan simbol ini tiada sama dengan, garisnya adalah merupakan garis sempang. Jadi kita perlu lorek di atas rantau garis. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan A, iaitu kawasan berlorek adalah kawasan berwarna kuning. Jadi untuk B, kita nak cari rantau berlorek bagi Y lebih kecil sama dengan X tolak 1. Jadi bila lebih kecil sama dengan, kita akan lorek di bawah rantau garis. Rantau di bawah garis. Jadi kita dapat jawapannya di rantau berwarna kuning seperti ini. Untuk soalan C, kita nak cari rantau berlorek bagi ketaksamaan Y lebih kecil daripada 1. Jadi Y lebih kecil daripada 1, kita akan lorek rantau bawah graf. Jadi kita lorekkan rantau di bawah graf. Jadi inilah jawapan untuk C. Jadi untuk D, kita ingin cari rantau berlorek yang memenuhi ketaksamaan Y lebih besar sama dengan negatif 2X tolak 2. Jadi apabila lebih besar sama dengan, kita akan lorek rantau di atas graf. Jadi ini adalah garis graf. Ini bermaksud kawasan di atas graf. Jadi kawasan berwarna kuning ini adalah kawasan berlorek. Jadi untuk soalan F, kita ingin cari kawasan atau rantau berlorek bagi Y lebih besar daripada negatif 2. Jadi lebih besar, rantaunya adalah di atas graf. Jadi kita lorekkan rantau di atas graf. Jadi kita dapat jawapan seperti ini. Jadi untuk E, kita akan lorekkan X lebih besar daripada negatif 3. So kita ada garis X lebih besar daripada negatif 3. Bermaksud kita akan lorekkan di rantau atas graf atau yang sepadan dengannya. Bermaksud di sebelah kanan bagi garis graf. Jadi kita dapat jawapan yang lengkap di sini. Sekian saja untuk video kali ini. Saya akan bincangkan contoh 6 dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.